Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Isnin 28 Disember 2020. Syarikat konsesi yang bertanggungjawab menyelenggara jalan di negeri ini diminta melakukan pemantauan bagi mengenal pasti jalan yang mengalami kerosakan sepanjang peralihan monsun sejak September lalu hingga Mac depan. Antara jalan perlu diberi perhatian termasuklah laluan Ranau ke Telupit dan Telupit ke Kinabatangan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata syarikat konsesi sewajarnya lebih prihatin terhadap kerosakan jalan dan kerja-kerja membaik pulih perlu dilaksana dengan kadar segera bagi membolehkan ia dapat dilalui pengguna. Senantiasa memantau jalan raya ini. Kalau tidak, memang bermasalah sebab apabila hujan berterusan sudah tentu akan mengakibatkan jalan banyak yang berlubang-lubang. Jadi kita tidak mahu perkara ini berlaku dan kita mahu pihak kontraktor lebih prihatin melihat perkara-perkara sebegini. Datuk Bung yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui RTM selepas menyampaikan bantuan berupa bakul makanan kepada penduduk terkesan akibat pandemik COVID-19 di pentas terbuka rakyat di Tonggod. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Bung yang juga ahli Parlimen Kinabatangan mahu setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di negeri ini menyediakan data berhubung jalan yang belum menerima peruntukan dan perlu dinaik taraf. Antara jalan dikenal pasti termasuklah Jalan Kayu Balak, Jalan Perladangan, Jalan Pertanian serta jalan tidak berturap. Situasi COVID-19 di Sabah. Sabah kini mencatat jumlah kumulatif sebanyak 36,074 kes selepas pertambahan 186 kes baharu semalam. Terdapat satu kematian dilaporkan di Penampang. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, satu kluster baru juga direkodkan di Tawau, iaitu kluster Jalan Sedko yang mencatatkan 9 kes. Kes dikesan melalui saringan kontak rapat rakan sekerja di sebuah kedai menjual makanan sejuk beku. Daripada 186 kes positif COVID-19 yang dicatatkan, sebanyak 109 kes berpunca. Daripada saringan kontak rapat, kluster-kluster sedia ada 30 kes, saringan bergejala 31 kes, manakala 16 kes dari lain-lain kategori. Sementara itu, seramai 219 pesakit dilaporkan sembuh menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 33,790 kes. Sehingga kini, seramai 1,557 pesakit sedang menerima rawatan, iaitu 564 orang di hospital dan 993 orang di PKRC. MyFinaction Sabah memperuntukkan RM30 juta bagi pelaksanaan beberapa projek yang memberi manfaat kepada rakyat Sabah tahun depan. Antara projek yang menjadi tumpuan badan bukan kerajaan NGO itu termasuklah projek pendidikan, pembangunan dan projek makanan. Bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu, Ketua Bahagian dan Informasi MyFinaction Sabah, Salwa Naidin memberitahu pelaksanaan projek tersebut melibatkan agihan barangan keperluan asas kepada golongan asnaf dan yang memerlukan. Projek dijayakan menerusi sumbangan dana daripada ahli-ahli MyFinaction, badan-badan korporat dan orang ramai. Kalau macam bulan Ramadan pun, kita memang ada projek, kita agihkan pek makanan berbuka setiap hari. Dan kalau kurban waktu hari raya kurban pun kita memang ada projek kurban care for ummah. Itu kita akan buat macam sembelih lembu dan daging-daging lembu tu kita akan agihkan kepada asnaf-asnaf di Sabah ni lah. Sebelum ini, MyFinaction Sabah juga melaksanakan projek pembinaan rumah untuk asnaf di daerah Keningau yang dilengkapi panel set solar, manakala di Pitas ialah projek bekalan rawatan air bersih. Bukan itu saja, malah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikuatkuasakan, MyFinaction Sabah turut menyalurkan bantuan berangan keperluan asas menerusi projek rezeki umat dan set kelengkapan untuk petugas barisan hadapan yang bertugas di hospital seluruh Sabah yang melibatkan peruntukan dana keseluruhan bernilai lebih RM270,000. 120 keluarga daripada beberapa buah kampung di Papar yang terjejas akibat pandemik COVID-19 menerima bantuan barangan keperluan harian. Antara kampung yang terlibat ialah Kampung Mondikot, Molion, Molonsi dan Kampung Bolotikon. Sumbangan diterima daripada Kelab Rotary Selatan Kota Kinabalu dengan kerjasama beberapa pihak serta Mondikot Deer Camp.
We have actually started this food aid program since March, starting of MCO. Until now, we have actually distributed more than 800 household families, including KK area plus Kelingau also. Terry berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyampaikan sumbangan berkenaan di Papar. Beliau turut mengalu-alukan mana-mana pihak yang berminat untuk turut serta dengan kelab itu dalam usaha membantu mereka yang memerlukan. There are so many people here, but they're all scattered, bukan dalam satu kampung semua. And then the furthest is Malion, which is across the river. They have to walk down because there's no public transport or nothing. By chance, if they can follow the plantation punya transport, then they have a ride down. Penerima yang ditemui gembira dengan bantuan tersebut kerana aktiviti sosioekonomi mereka seperti hasil tani yang dapat dijual di tamu mingguan terhenti sejak pelaksanaan PKPB. Tumanud na po nga, memang menongkonsiko nyagaloh sebagai ketua kampung nyampai nagido tulun-tulun ko dah itilah di kampung. Kurang lebih audi nilano songkrogin mo nga kurang lebih dah haron nagido so sama 100 tulun lah. Saya sebagai wakil daripada penduduk kampung Mondikot, Malion dan juga sekitar amat berterima kasih kepada NGO terutama macam Rotary Club karena walaupun kampung kami di pelosok pendalaman tapi mereka sanggup datang untuk membawa sumbangan bakul makanan untuk penduduk kampung di sini. Senang temu gino kun megalit harahat menahak megal bantuan iti sa pangamusim na pagyadan nga agamo na kami nakabalingangan macam-macam may lebih daripada kantakan megal dondot itu no tok niti kami na PKPB kan. Penggunaan gadget dan teknologi antara keperluan penting kepada pelajar termasuk penuntut di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA untuk mengikuti sistem pembelajaran secara dalam talian terutama ketika berdepan pandemik COVID-19 yang menghadkan sistem pembelajaran di bilik kuliah. Sedar hakikat ini, Universiti Malaysia Sabah melaksana inisiatif memberi pelan data percuma selama 4 bulan dan komputer riba kepada pelajar kategori B40 yang layak. Beberapa penuntut UMS yang ditemui RTM mengakui menghadapi sedikit kesukaran untuk menyesuaikan pembelajaran secara dalam talian berbanding pembelajaran secara bersemuka dengan pensyarah. Namun selepas menerima inisiatif berkenaan, segala tugasan yang diberikan kini lebih mudah. Sejujurnya saya belum pernah ada komputer riba sendiri. Jadi ini kira kali pertama lah saya dapat komputer riba milik persendirian. Jadi saya sangat bersyukur dan di rumah juga saya ada lagi 3 orang adik-beradik yang masih bersekolah dan mereka pun tidak ada komputer riba. Jadi ini adalah satu kurniaan yang sangat memberikan impak lah dalam hidup saya. Saya betul-betul berterima kasih dekat pihak UMS. Dalam family kami, saya banyak adik-beradik. So, satu komputer perlu kongsi. Dan pada hari kelas online, saya terpaksa kongsi dengan adik saya lah. Tapi ikut masa juga. Jadi itu sangat mencabar bagi saya. Dan apabila ada tugasan daripada doktor, saya perlu meminjam laptop dengan saya punya abang lah. Sebab abang saya saja ada laptop. So, bergila-gila macam tu sangat susah bagi saya untuk menyiapkan tugasan. UMS membelanjakan sejumlah RM255,420 kepada 1,928 orang pelajar terpilih untuk bantuan pelan data yang diserahkan secara berperingkat, manakala bantuan komputer riba membabitkan RM1,000,000 untuk manfaat 714 pelajar. Kelonggaran yang diberikan kerajaan untuk membenarkan semula aktiviti perniagaan termasuk di tamu mingguan semasa Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB memberi kelegaan kepada golongan peniaga. Tinjauan RTM di tamu mingguan Jalan Gaya Kota Kinabalu, perniagaan mula beroperasi dan menerima sambutan menggalakkan daripada orang ramai sejak 2 minggu lalu. Menurut pengerusi Persatuan Penjajah-Penjajah Jalan Gaya Kota Kinabalu, Lee Chi Kong, setakat ini lebih 80% daripada lebih 300 gerai jualan telah beroperasi bermula 13 Disember lalu. Sebaik saja kerajaan membenarkan aktiviti perniagaan dalam tempoh PKPB dikuatkuasakan. Turut beroperasi sama lebih 77 gerai di tamu prihatin bersebelahan tamu Jalan Gaya Kota Kinabalu yang dihaskan kepada peniaga bukan ahli Persatuan Penjajah Jalan Gaya.
semua peniaga dilihat mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Peniaga kita wajibkan patuhi. Kalau mereka tak patuh, setiap SOP mereka melanggar, persatuan akan beri amalan. Seterusnya persatuan akan denda RM10. Setiap kesalahan mereka tidak mengikuti. Pelawat saya rasa semuanya mengikuti SOP lah. Mereka sentiasa mengamalkan penjalakan fizikal, semita dan juga pakai face mask. Itu yang kita perhatikan. Karena kita tidak kalahkan mereka masuk ke dalam tamu mingguan kaya. Beliau ditemui RTM semasa memantau pematuhan SOP dalam kalangan peniaga dan pengunjung yang datang ke tamu mingguan itu. Sementara itu, peniaga yang ditemui berasa gembira apabila kerajaan membenarkan aktiviti perniagaan beroperasi semula. 3 minggu baru, ini minggu baru ada sedikit orang lah. Yang lain itu 2 minggu ada kurang orang. Ya, mesti happy. Sudah banyak bulan sudah tidak masuk itu income semua pun tidak sudah. Minggu ini ada macam lebih banyak orang lah. Sebelum ini sebab sekarang baru 3 minggu kan. Jadi minggu ini boleh nampak lebih ramai orang lah. Tapi boleh nampak juga kita punya rakyat-rakyat kan pun ikut itu SOP juga. Semua pun ada pakai mask semua itulah. Jadi bagus juga untuk rakyat kan boleh dapat balik yang bisnes, ada start balik lah, itu income lah. Sini saya lagi dapat menjual, biasanya di pasar malam, tapi tidak boleh buka, memandangkan tiada orang lagi kan. Tamu mingguan Jalan Gaya Kota Kinabalu beroperasi seawal 6 pagi setiap Ahad. Sekian berita pagi Sabah, jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Syariza Mawang, Assalamualaikum dan salam sejahtera.